Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Salam sejahtera kepada anda semua. Okey, insya-Allah hari ini kita bersiaran sekali lagi. Okey, alhamdulillah dalam sesi annual report yang kita akan cuba bedah siasat dan untuk hari ini insya-Allah satu lagi syarikat yang kita akan cuba untuk lihat dia punya annual report adalah syarikat yang diberi nama QL Resources Berhad. Okey, so syarikat QL telah agak lama berada didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, so antara syarikat yang besar juga considering dia punya market cap di dalam Malaysia. Okay, one of the blue chip stocks di dalam Bursa Malaysia. Dan untuk hari ini kita akan cuba lihat apakah bisnes syarikat ini, okay, apa perniagaan dia. Mungkin kita pernah dengar nama QL Resources, kat orang cakap sini, orang cakap sana. So apa sebenarnya bisnes utama dia, apa bisnes model dia, dan bagaimana prestasi syarikat ni. Okay, so untuk tahun 2020 ini adalah report dia, dan kita akan cuba bedah sebentar saja lagi. Okay, so sementara itu seperti biasa, okay, so please click button share, okay, sebab kita nak meramaikan lagi, okay, kawan-kawan kita untuk meriahkan lagi sesi ilmu ni insyaAllah. Yalah, since kita pun PKP, pukul 8 kedai dah tutup, tak boleh nak pergi mana, why not join sebentar sebelum mungkin nak tengok Euro ke kan pagi nanti. So kita tambah sikit ilmu berkenaan dengan pelaburan saham. Okay, so jika sudah bersedia, okay, kita mulakan sesi kita pada malam ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua. Tahniah kerana bersama, okay, dalam sesi ilmu ni. Bukan semua orang nak, dan juga bukan semua orang berpeluang untuk belajar. So insyaAllah moga-moga perkongsian ini dapat manfaat, dapat memberikan manfaat kepada anda. Jika tidak banyak, mungkin sedikit, at least kita tambah knowledge kita setiap hari. Okay, so kita akan mulakan kita punya sesi bedah siasat annual report yang dikeluarkan oleh syarikat QR Resources. Okay, ini adalah nama syarikat dia. Sektor adalah main agriculture products. Okay, so main kategori atau main sektor dia adalah dalam agriculture. Didagangkan I think kalau data dekat sini since 2003 lagi ada, okay, sejak didagangkan. Dan annual report yang kita lihat ni adalah berakhir 31 Mac tahun 2020. Okay, so tahun lepas punya report. Cuma untuk tahun 2021, okay, so dia masih belum keluarkan lagi. Mungkin sekitar bulan 7, okay, bukan bulan 6. Dan kalau melihat kepada sebelum ini, report ni dikeluarkan sekitar bulan Ogos. Okay, so mungkin bulan Ogos juga dikeluarkan bagi tahun ni, untuk kita melihat annual report bagi tahun financial year 2021. Okay, so dia punya financial year tidak mengikut calendar year, okay, which is dia start 1st April until 31st March the following year. So dia punya calendar, dia punya financial year berbeza dengan dia punya calendar year. Okay, so mari kita lihat, nampak kat sini pun from the glance pun macam ush, power kan syarikat ni kan, macam power betul kan. Okay, so mari kita lihat apakah perniagaan atau apakah benda yang dia nak ceritakan di dalam annual report ni. Okay, so ni muka depan dia, resources, ada tulisan Chinese kat atas ni. Okay, so a milestone on our sustainable growth journey. Itu dia tema dia lah. 20 tahun. Oh, okay, sudah 20 tahun sejak didagangkan. Berusia 20 tahun dah syarikat ni di Bursa Malaysia. Ada gambar ayam. Okay, ada gambar telur. Ada gambar Family Mart. Apa kaitan pula dengan Family Mart ni kan? Okay, nanti kita akan lihat. Okay, so ni page 2 dia. Rationally, okay, 2020 marks the 20th anniversary. So dia dah listed meaning tahun 2000 lah. Okay, so tahun 2000 lagi dia dah listed. Okay, so 2020 marks the 20th anniversary for QL listing on Bursa Malaysia. It is another milestone on our sustainable growth journey. On this special milestone, we reaffirm our commitment to long-term growth with a sharpened focus on environment, social governance, technology and people. Okay, so dia masukkan 3 elemen. ESG kat situ dah ada, environment, social and governance, tambah lagi dengan teknologi dan juga people. Alright, so interesting.
Page 3 adalah table of content. Okay, so anda boleh refer table of content. Alright, so page 4 dia dah ceritakan dia punya principal activities. Font apa dia punya typing font dia agak menarik jarang-jarang company besar buat macam ni. Biasa company besar dia more macam formal formal. Dia ada macam rigid structure dia lah. Dia macam kena follow macam ni. So ini dia macam art sikit lah dia berseni dia tak, dia bukanlah rebel tapi dia macam dia ada own identity dia. Okay, so nice font saya suka. Principal activities warna merah pula kan. Okay, so mari kita lihat apakah aktiviti utama yang dijalankan oleh syarikat ni. Okay, so page 4 dia telah bagi introduction. A sustainable and scalable multinational agro-food producers, QL has operations in our 4 principal activities. Ada 4 activities. Yang pertama, marine products manufacturing, integrated livestock farming, palm oil activities and family mart. We produce resource efficient protein sources and food via operational footprints in Malaysia, Indonesia, Vietnam dan China. Okay, so dia banyak sebenarnya operation dia. Bukan setakat di Malaysia tapi juga ada di Indonesia, Vietnam dan juga di China. Okay, ni pecahan dia. Okay, ada 4 tadi. Marine products manufacturing, okay, dengan ikan. So kita lihat pun dia cerita kat sini. QL specialize in the entire marine product chain, from upstream to downstream activities comprising deep sea fishing, aquaculture farming, surimi and fish meal productions, and consumer products. Utilizing advanced technology and industry best practices, QL has consistently maintained our leadership position as Malaysia's largest fish meal manufacturer and producer of surimi-based product. We are also the largest surimi producer in the Southeast Asia. Okay. 2 of our consumer food brands, Mushroom and Figo, okay, are distributed across Asia, Europe and North America. Okay, so dahsyat juga untuk dia punya segmen ataupun business marine products biggest, bukan setakat biggest dekat Malaysia dekat Asia Tenggara pun dia antara top jugalah dekat Malaysia, kat Asia Tenggara. Dan juga produk dia distributed bukan setakat di Malaysia, malah Asia, Eropah dan juga North America. Okay, so Euro ada kalau tengah tengok Euro pun mungkin tengah makan dia punya produk, ataupun yang dekat Copa tak adalah sebab ni North America, North America meaning Canada dan juga USA lah. Kalau Southern tu mungkin termasuk yang Copa pun tengah makan dia punya produk. Okay, tapi interesting, interesting business, marines so mungkin I think kita punya annual report yang kita bedah sebelum ni tak ada lagi dalam sektor marine yang melibatkan fishing, aquaculture dan sebagainya. Seafood ni seafood ni bukan makanan biasa-biasa makanan ikan kerapu ni semua kan. Okay, kedua ialah integrated livestock farming. Tadi ikan, yang ni ayam pula. Okay, so with business spanning the entire value chain from feed and raw material, trade, feed milling, layer farming to broiler integration, QL is leading operator in integrated livestock farming in Malaysia. Our farm is in Malaysia and Indonesia produce approximately 5.8 million eggs per day. 5.8 juta telur sehari. Banyak Okay. 56 million day old chicks annually and 22 million broiler per annum. Every year, QL supplies and distributes over 1 million metric tons of animal feeds raw material in Malaysia. Okay. So, dia bukan setakat ternak haiwan ataupun ternak ayam, tapi dia juga menyediakan raw material untuk sumber makanan bagi livestock. So tadi dekat manufacturing pun dia daripada upstream sampai downstream semua dia dia tapau. Okay, yang ni pun sama dia entire value chain daripada makanan dia tu dia punya feed untuk raw material, dia punya telur, anak ayam sampai produce ayam tu, semua tu dia ada dia supply dan juga dia distribute. Okay, so dia ada 2 tadi, kilang dia, satu kat Malaysia dan satu di Indonesia. Yang ketiga sektor dah lah ikan tadi di air, ikan di laut, ayam di darat. Yang ni masuk dekat sawit pula, palm oil activities. Semua elemen ada, air,
darat, apa, tanah, ayam. Okay, ayam ni macam spesies bird boleh terbang. Okay, so kita tengok apa boleh cerita dekat palm oil. From owning and managing oil palm plantation to the milling operation in Malaysia and Indonesia, QL has built up its capabilities in the pillar. QL pioneered in proprietary technology that converts palm waste biomass into high quality, efficient burning fuel that minimizes carbon emissions and improve energy efficiencies through industrial boiler system. By our two independent crude palm oil mills, we serve small and medium-sized estates in the Tawau and Kunak district of Sabah, while our CPO mills in northern Kalimantan, Indonesia, does the same for its region. QL total oil palm estate holding is at 16,000 hectares in Sabah and eastern Kalimantan, Indonesia. So untuk palm oil pun dia ada dua juga, satu di Malaysia, satu lagi di Indonesia. Okay, sebentar saya check audio okay tak. Alright. I think mungkin sebab di tempat yang sama lah, yang di kawasan yang dalam region ataupun kepulauan yang sama lah, dia dekat je, Sabah dan juga di Indonesia, di Kalimantan. Okay, so ada 3 kita tengok tadi, marine, ikan dah ada, ayam dah ada, kemudian sawit pun ada. Okay, yang ketiga adalah convenience store. Kedai convenience, kedai serbaguna, convenience store pun ada, iaitu Family Mart. Kita tengok sini, the Family Mart convenience store chain is a natural strategic extension to QL existing food productions and distribution portfolio. It is direct to consumer, driven on the emphasis of convenience. QL delivers quality and nourishing ready-to-eat food through its scalable channels, ensuring that our wide variety of ready-to-eat offerings comply with Sharia requirements. Family Mart Central Kitchen whole halal certification from Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM as the master franchise in Malaysia. QL operates all Family Mart store in the country, which to date total 184. Okay. Power ke tak power, semua benda dia ada, supply chain, daripada producing sampailah kepada distribution channel. Distributing channel mana? Ke direct kepada consumer, iaitu di Family Mart. Okay, dahsyat syarikat ni, patutlah market cap besar syarikat ni, blue chip. Kita tengok market cap dia kat sini. Ini share ni, ni numbers of share yang dia tawarkan sebanyak 2 bilion, 2.4 bilion. Dekat sini kita tak boleh tengok lah berapa balance float dia, tapi kat sini yang tunjuk yang ditawarkan saja. Market cap ialah 14.4 bilion, antara yang terbesar di Malaysia, in term of market cap, market capitalizations. So market cap ni ialah hasil, kalau kita nak kira macam mana dia punya price per unit, contohnya macam ni, RM5.92, darabkan dengan numbers of share yang dia tawarkan. Yang ni this is 2 billion, 2.433 billion. Ini darabkan dengan dia punya number of share, so dapatlah dia punya market cap. So market cap ni akan berubah setiap hari lah kalau harga dia berubah, dan juga kalau dia punya numbers of share bertambah. Boleh bertambah, boleh berkurang. Bertambah mungkin disebabkan mungkin dia buat private placement, dia buat new issuance of shares, ataupun dia ada convert daripada warrant kepada mana share, ataupun mungkin juga dia dia buat split dan sebagainya. Benda tu akan mempengaruhi sama ada share tu boleh bertambah ataupun berkurang. Sedikit info tambahan sebagai disclaimer. Saya lupa nak mention tadi. So sesi ni bukan buy call, sesi ni tak ada bagi buy call, tak ada bagi sell call. Ini adalah untuk tujuan pembelajaran sahaja. Sebarang keputusan pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. So please take note on that. Tak ada buy call. So kita nak belajar je, nak tahu apa bisnes company ni kan sampai besar sangat, 14 bilion market cap. So dekat sini vision, mission, our core value, banyak betul core value dia. Page 6 adalah group corporate structure. Ni semua all the subsidiaries and yang wholly owned ataupun partially owns. So dekat sini pun ada yang convenience mart, ada berapa
Ada dua bawah dia, kitchen dan juga max income convenience store. Semua Family Mart bawah dia dekat Malaysia ni. So Family Mart lah dah quite sometimes juga. Dulu pernah kecoh awal keluar semua beratur nak beli dia punya makanan tu kan. Apa namanya? Oden, apa nama Oden tu kan, makanan Jepun tu. Dia ialah brand Jepun Family Mart, tapi bila biasalah bila dia keluar dia akan kena ada orang yang buat franchise ni lah, yang major pegang license tu. So untuk Malaysia punya cawangan dia dipegang oleh QN Resources. Okay, so bersama lah macam McDonald's, Starbucks ke kan, dekat Malaysia dia ada dia punya license holder untuk franchise. Kalau macam Starbucks is bawah Berjaya Berjaya Foods. Kalau 7-Eleven pun sama, bawah Berjaya Foods. McDonald's bawah apa? Three Golden Arches Sdn Bhd kalau tak salah saya. Okay, itu nama company dia. Cuma dia tak listed lah Kalau listed tu aduh, shock sikit. Okay, tak apa. Okay, kita teruskan dekat sini. 5 years financial summary. Okay, so page 8 dia bagi summary dalam graph. Okay, so senang. Graph ada, table pun ada. Kita tengok table lah. Okay. Okay, kat sini dia bagi 5 tahun daripada 2016. Okay, 2016 paling kiri. Yang paling latest 2020 paling kanan. Ada report letak paling daripada kanan ke kiri, ada report kiri ke kanan. Terpulang lah dia nak tahu macam mana. Yang penting kita boleh faham, kita boleh baca dan kita boleh faham. Right? Okay, yang pertama turnover, okay, ataupun orang panggil revenue. Tak kisahlah panggil apa nama, tapi itulah maksud dia, turnover ataupun revenue. Dari segi revenue untuk 5 tahun ni kalau kita perhatikan, okay, so good sebab ada peningkatan daripada 2.8 bilion naik kepada 3 bilion, naik kepada 3.2, naik kepada 3.6 dan juga pada tahun 2020 meningkat kepada 4.1 bilion. Banyak meningkat ni tahun 2020. Manakala, okay, ni profit before tax, profit after tax, after minority interest. Okay, so tengok ni berapa profit dia. Alright, so 2016 untung profit 192 juta 192 juta. Tahun 2017 meningkat 195 juta. Tahun 2018 menurun sedikit 194 juta. Kita tengok kat sini betul tak? 2016 192 195. Oi, ada kelainan sikit di sini. Di net nampak meningkat, okay. So dekat sini ada sedikit lah, ada slide penurunan 194, okay. Dan juga 2019 meningkat kembali 216 juta. Dan 2020 dia meningkat kepada 239 juta Dan okay, ni yang terbaru ni. Cuma dia belum keluar report, belum audited ini belum audited. Tapi kalau kita lihat dekat sini prestasi in term of revenue 5 tahun. Tadi daripada 2016 kita ambil 2016, okey, naik tadi revenue meningkat dan tahun 2021 juga meningkat lagi sentiasa meningkat. Latest revenue 2021 as of yang direportkan pada fourth quarter yang ini termasuk kuarter keempat yang direportkan, okey, nampak kat sini 1 2 3 untuk tahun 2020 telah dikeluarkan, cuma pending di annual report. So untuk revenue adalah 4.3 bilion dan profit terkini adalah 311 juta. Okey. Itulah yang saya perkatakan dalam title tu, tajuk 311 juta untung. Profit. Net. Net profit Ni bukan kasar, bukannya apa ni? Before tax apa Ini net profit after tax dan semua benda lah dah tolak ni. Maka dekat sini juga kita nampak sentiasa dalam meningkat 192, 195, 206, 216, 239 dan juga 311 juta. Jadi kalau kita perhatikan juga since dekat sini data 2003 tak pernah lagi rugi. Okey. Malahan every year, setiap tahun daripada 2003 punya data. Saya tak ada sampai tahun 2000 punya tapi dia dah listed since 2000. Tapi from this kita tengok sentiasa sentiasa meningkat. 16 juta, 26 juta, 36 juta, 48 juta. Naik meningkat dan sampai 2021 yang paling latest juga masih meningkat So menunjukkan bagus
management lah untuk manage the company sebab bukan setakat tak pernah rugi, bukan setakat just untung ataupun untung biasa-biasa. Tapi kalau untung mungkin juga untung tapi lebih rendah daripada previous year tapi ini untung dan juga lebih lagi daripada tahun yang before dia dia punya previous year. Every year untung dan juga untung yang tertinggi macam breakout lah kalau panggil dalam technical analysis breakout lagi, breakout ni sentiasa buat new high untuk dia punya net profit lah. Tu gambaran dia. But again ini bukanlah buy call, okey, ini hanyalah untuk tujuan pembelajaran saja tiada buy call, tiada sell call diberikan. Okay, so just kita nak nampakkan bisnes ni buat apa dan juga nampaklah dia menguntungkan bisnes ni. Okay, so yang lain apa dekat sini, total asset, okay, total assets, net tangible assets, profit as percentage of turnover before tax, after tax. This is I think dia punya ni lah margin dia margin dia tak besar, dalam 5 ke 6% je, okay, tapi sebab dia main volume dia punya volume is 3 billion 4 billion punya revenue so 5% pun dah banyak, okay, sebab dia main dekat volume. Okay, kemudian kita tengok lagi apa numbers of shares in issue, okay. Alright, so sama dah untuk 3 tahun ni, okay, number of shares issued masih sama. Alright. Okay. Kemudian page 10 adalah corporate information yang mana dia ada mention dekat sini board of director, company secretary, auditor, registered office. Okay, registered office. Oh, kat Bukit Jelutong. Okay. Kat Shah Alam. Registered office. Okay, kita selesai kat belah mana Jalan Setakat U8 QL. Dekat area Space U8 mungkin ataupun saya tak pernah nampak lah tepi jalan-jalan tu, tak pernah nampak lah, tak pernah notice. Okay, so customer service Bangsa South dia letak register office tapi banyak lah kilang macam ataupun banyak dia punya ladang apa semua di belah Borneo di Sabah sana. Dan I think dia punya produk ikan tu pun marine is from Borneo so. Yalah, laut Cina Selatan lebih sedap dia punya ikan dia bagi saya lah. Mungkin bagi orang sedap Melaka pun sedap, okay. Alright, so sambung kat bawah ni ialah dia punya board of director profile, dah boleh baca kalau nak baca. I think ni sampai ujung. Okay, so dekat sini dia buat pecahan part 1, part 2. So yang tadi tu kita tengok is part 1 dan sekarang kita sambung dekat part 2 this is part 2. Okay. Dia ni panjang sikit, 222 page. Tadi tu just 24 page sajalah. Okay, so dekat sini letak key disambung key senior management, apa nama-nama dia semua. Okay, alright, so masuk dekat bahagian chairman statement Mari kita lihat apa yang ingin dia perkatakan. Year 2020, dear shareholder, year 2020 marks a key milestone in the annals of QL Resources Berhad. It is the year of our 20th anniversary as a public listed company. QL has grown from a company with a market capitalizations of 100 million as our initial public offering on 30th March 2000 to a corporation with shareholder value at 12 billion, about 12.01 billion as at the close of financial year 2020. 12 billion 2020, sekarang berapa? 12 billion. Oh, meningkat 2 billion Okay. Masa setahun meningkat 2 billion. Dulu dia listed market cap 100 juta je so sekarang dah 12 billion Sekarang paling latest is 14 billion dah. Okay, so such a transformational memang dahsyat lah perniagaan ni 20 tahun masih boleh bertahan is one thing. Kemudian growth mengembang dari segi market cap dari segi profit, kemudian shows a good management lah bagi saya shows very good management. Interesting. I tak sabar nak tengok prestasi 2022 pula bagaimana. Because kita faham during 2020 and 2021 sebab financial year 2021 termasuk tahun lepas lah, which is a pandemic tahun COVID, tahun
tahun crash, tahun tutup, kilang apa semua, orang tak operate, tak boleh bekerja semua kan. But they manage to make a profit. And bukan itu saja, the profit beats dia punya previous financial year. It's for me is very good. Sebab banyak syarikat yang rugi dan they blame pandemic, they blame PKP, lockdown, all this yalah benda circumstances yang dikatakan menyebabkan syarikat rugi. But this company prevail malahan flourish lagi. Okay. Right. So through our 20 years of history, earning continue investor confidence, we have sailed through both headwind and tailwind to deliver year upon year of sustained growth. Saya besarkan sikit kecil. Okay. QR return revenue and profit before tax, okay, 14.6 and 12.3 respectively. Our shareholder enjoy return investment 26.1 CAGR. Oh, okay. So ini I think mungkin start daripada listed dulu lah CAGR dia 26.1%. Bukan biasa lah. Our share value has increased 104 times since our initial listing. Itu dah meningkat 104 kali ganda. Siap bagi calculation. Okay, so this mean 1,000 share brought during the IPO. 1,000 share meaning 10 lot. Okay, so kalau beli 10 lot 20 tahun lepas during IPO for 2,500 2,500 waktu tu. Sekarang dia punya siapa yang masih pegang so dia punya network, dia punya portfolio value adalah 260,000 ringgit. Inilah dia sebenarnya saham. Ada orang dia beli saham ataupun dia invest saham, bukan invest lah, dia trade saham dia nak untung esok, dia nak untung kejap lagi. Ada orang macam tu. Ada orang yang swing mungkin tunggu 3 bulan, 4 bulan tunggu dapat dan dia harvest. Ada orang yang invest untuk long term untuk dia growth. Selain dia letak dekat fixed deposit, selain dia letak dekat money market ke, dia letak dekat whatever instruments yang low risk, okay, dia ada investment dia yang ini saya lihat mungkin bukan kaum kita lah ada race yang buat benda ni, bangsa lain yang buat. Mereka beli saham syarikat tu memang untuk hold 20 years and above, 10 tahun ke atas ataupun 15 tahun ke atas, untuk education anak-anak dia. Contoh kita ada anak tahun ni lahir 2021, dia nak masuk universiti tahun 20 tahun lagi, katakanlah 20 tahun kita ambil genap lah mungkin 18, mungkin 19, tapi kita genapkan 20 tahun. So dia beli saham syarikat, okay, sekarang dia ada letak dan dia biar aja duit tu dalam syarikat tu, okay, dan nanti dia nak pakai tahun 20 tahun lagi. This is the potential return yang dia boleh ada. Yang dia letak 2,000, contoh 2,500 sekarang, bukan this company lah, any company, 2,500, okay, nak lagi 20 tahun dia nak pakai, anak dia nak sambung study, nak buat engineering ke, nak buat medical ke kan. So dia dah ada that sum tapi of course lah 260 ni medical sekarang tak cukup lah. Medical I think kalau Indonesia pun sekarang almost 500 dulu 300,000 dia dapat, India 300,000, sekarang I think 500,000 lah. So tapi ni nak kata kalau dulu kalau nak pakai 260 okay, still boleh sustain. But of course yang paling penting lah untuk dia pilih syarikat tu. Itu yang sebenarnya penting. Kalau nak buat investment yang untuk long term tu, kita nak mungkin dana persaraan kita ke, nak buat untuk anak punya education ke kan, kena cari company yang betul-betul solid, dari fundamental, management dia bagus, business dia ada growth competition, yang competitive advantage, kemudian dia ada growth, prospect untuk growth dan sebagainya. Itulah potensi sebenarnya pasaran saham, kalau kita faham. Bukan setakat nak untung hari ni esok, tapi the big picture ataupun the end game apa yang kita nak achieve sebenarnya. Financial freedom contohnya, ataupun education anak-anak, nak beli rumah idaman contohnya. Ini cerita 2,500, modal 2,500. Kalau 10,000 dah dengan 1/4, 10,000 dah almost 1 million lah. Itu cerita kalau lah. Okay, cerita kalau. Okay, so kita sambung kalau cerita kalau ni esok tak habis. Alright, so sambung, the road to where we are today is dotted with unforgettable milestones. Within the 6 years after becoming a public listed company, QR grew from 407 million revenue company at IPO to turn into our first billion ringgit revenue in 2006.
3 years later, our market cap crossed over the billion ringgit marks, and we were added as one of the FTSE Bursa Mid 70 Index. The first decade culminated in QL being inducted into the prestige The Edge Billion Ringgit Club. Okay, so The Edge memang ada keluarkan satu club dia, okay, yang siapa-siapa yang market cap company tu lebih daripada 1 bilion, maka dia boleh masuk kepada billionaire club tu. Okay. Alright, so kita sambung kat sini. The second decade as a listed entity started on an even more exciting notes. QL was awarded the Edge Billion Ringgit Club 2011 Company of the Year, beating 184 other eligible companies. Toward the tail end of the 10 years, QL was included in the MSCI Global Index, testament to our value propositions as an attractive investment based on the market capitalization and liquidity levels. These successes are largely made possible by the nature of our business, providing nurturing agro-based products that meets the nourishment needs of many societies around the world and is considered a dietary staple. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya minum sikit. Of course lah kan. Dia meniaga apa kan? Meniaga ikan, meniaga ayam, memang orang makan setiap hari. So business kat situ memang yelah, dia boleh sustain lah. Maknanya ada demand dia. Orang masih makan ayam, nak telur, nak buat burger ke, nak makan dengan Maggi kan, pecahkan telur, ayam nak goreng ayam kan. So business dia tengok, dia boleh kata kat sini memang agro based product dia memang ada je permintaan. And kita sambung, QL is built on entrepreneur spirits, led by far-sighted leadership and supported by a team who executes these passions. We anchor ourselves firmly in our culture of integrity and share our value creations. Our value have remained unchanged since our founding. Okay, ni cerita kat dia. Oh, okay, nama dia. This immutable value is carried in our name, QL, are the initial of Kuan Li, which means benefit for all. Oh, saya baru tahu. QL means Kuan Li. Maksud dia adalah manfaat untuk semua. Oh, okay. Manfaat untuk semua. Bagus. Sebab ada hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Sesiapa yang bagi manfaat kat orang, dia dapatlah dia punya bahagian, sama di dunia ataupun di akhirat. Okay, so kita doakanlah mereka ni semua beroleh keimanan. As an attached into everyone in QL, we hold firmly to our philosophy that sustainable business grows in the long-term success and value creation for shareholders. The united hard work of directors, management, and all level of employees is staying true to our names, keeping our course with our strategy, expanding the value chains of our core business. We have provided the trust to deliver growth every year. Okay, nice. Okay. Okay. Cerita pasal GDP, kemudian pasal ringgit. Okay, ni cerita pasal profit. Okay, kat sini tulis, the encouraging results are largely attributable to the positive performance of marine product manufacturing. Marine product punya manufacturing APM. Better fish landing following the recovery of the post-El Nino low fish catch cycle, and favorable foreign exchange drove pace at MPM. Okay, so ada dua faktor. Yang pertama adalah recovery daripada El Nino dan juga foreign exchange. Of course lah, jual dekat luar kat ASEAN, jual dekat China, jual dekat North America, dalam USD, jual dekat Europe dalam apa, pound, dalam euro, dalam euro. Of course lah, untung lah kat situ. Kita punya ringgit rendah, tapi kalau kita jual kat luar tinggi, dengan mata wang yang tinggi, of course making profit kat situ. Okay, kemudian sambung kat ni, continue strengthen internal efficiencies. Okay, our 3C approach, conserve, continue and core focus is guiding us well in the defining area. Alright. So macam ni. Oh, sambung lagi. Cuma statement panjang pula
ESG. Okay, so mostly sekarang syarikat dah fokus pada ESG ni, of course lah. Orang akan tengok dah benda ni. Dan sebenarnya banyak dah di luar negara, di Eropah, di negara-negara maju memang mereka dah tekankan benda ni lama dah bab ESG ni. Dan malahan kalau most fund mutual fund ke ataupun hedge fund ataupun whatever institution yang investor ni, dia akan lihat benda ni. Kalau syarikat tu tak ada, maka dia akan tarik dia punya investment dalam mana-mana syarikat. Okay, so dan lately Malaysia pun dah start banyak ada ESG fund dalam mutual fund yang fokus kepada ESG. Dan juga dalam report menampak kita dapat lihat kebanyakan syarikat dah meletakkan ESG components. Okay, dan juga dalam research dia akan letak juga dia orang punya points. Dia ada points dia untuk bahagian ESG ni, environmental, social and governance. Okay, ni sebenarnya nilai Islam pun dah terapkan kan. Ini sebenarnya itulah Islam ni syumul semua benda tu sebenarnya kita dah ada dah. Sama ada praktik atau tidak saja. Okay. So Internet of Technology, employment of data analytics, artificial intelligence, automation and cloud technology as building block of business sustainability. Okay, talents, transforming our talent management program. Okay, apa lagi kat sini? The board has proposed a final single tier dividend of 4.5 cents per share for the financial year. Okay, so they declare dividend. In addition, a bonus share issuance on the basis of one bonus share for every 2 QR share held on an entitlement date to be fixed has been also proposed. Upon approval, total payouts is amounting 73 millions or 30%. Oh, okay. So tinggi juga dia bagi. Normal company ada yang bagi 30, ada yang 40. Ikutlah dia punya board resolution macam mana lah. Berapa persen nak bagi daripada dia punya total profit tu. Okay, so kalau kita lihat juga prestasi ataupun sejarah dividen syarikat ni, seberapa kerapkah dibagi. Okay, 2020, okay, 2019, 2018, almost every year. Yep, okay, so almost every year. Ni daripada 2001 lagi. Memang every year sebenarnya dia bagi dividen. Ada yang dalam percentage, ada yang dalam percentage 12%. Okay. So ada yang dalam currency. Alright. So every year, dia memang bagi sebab dia untung, so dia bagi sama-sama dia share sama-sama dengan all the shareholder. Okay, so kita dalam usaha ada 2 type of profit yang kita boleh dapat. Number one is from capital gain, kenaikan nilai. Kita beri contoh RM1, kita bila kita jual harga RM2. Ataupun kedua adalah melalui dividends. Dividends yang diberikan. Yang itu kita dapat cash, so dia akan transfer direct kepada kita punya account bank. Alright. Okay, so kalau bonus dan sebagainya tu dia akan convert. Tengok dia bagi units ataupun dia bagi apa dia bonus issue berapa ataupun dia bagi free warrant ke. Kadang-kadang dia bagi free warrant So kalau kita jual warrant tu kita dapat lah sebab modal kita kosong. So kita whatever profit tu memang 100% profit lah kalau untuk warrant. Kalau free warrant. Okay, so kita sambung kat sini. Okay. Apa yang menarik? Okay, trade war. Anti-bribery policy. Dan juga appreciation. Alright. So itu bahagian management discussion, bahagian chairman statement. Okay, sekarang kita masuk dekat management discussion analysis. Mungkin sekali lalu je mungkin sebab dah agak lewat juga ni sesi kita ni. Panjang tu tak habis Anda boleh baca secara details, okay. Untuk dapatkan penilaian yang lebih lanjut berkenaan syarikat ni. Okay. Okay, apa yang menarik kat sini? Profit semua kita dah baca tadi bahagian financial. Oh, okay. QR regional footprint beyond Malaysia as in Indonesia and Vietnam.
two of the most populated countries in Southeast Asia. Currently, they are ranked for 4th and 15th most in the world with 273.48 million and 97 million. Okay, Indonesia ada population 273 juta dan di Southeast Asia ada 97 juta. Dekat Vietnam ada 97 juta. It represents a ready market for QL agro-based nurturing products. The operations in Indonesia and Vietnam are stable and have found their niche. Cost dekat Indonesia dan juga Vietnam sebenarnya rendah dan juga dia ada ready market yang dia boleh penetrate. Of course dua-dua lebih daripada Malaysia Ini combine dua pun dah lebih 300 juta almost 360, I think 370 juta ni easily. Tak termasuk Malaysia 370 campur Malaysia punya population almost 400 juta punya market share. You jual benda RM1 pun dia dah dapat 400 juta Alright, so QL emphasis on strength. Okay, there are 184 stores open in QL, investing into additional central kitchen to support Family Mart enlarging footprint in Malaysia. The current central kitchen, okay, ada halal. Additional capital, dia dah inject so far 350 juta untuk pembesaran dan meningkatkan efisiensi bisnes. Ada lagi capital 400 juta yang telah di set aside untuk future investment. Berapa agaknya dia punya cash reserve ni? Okay. Okay, untuk dia punya segmen marine tu dia ada juga untuk surimi tu yang gunakan untuk snacks dan sebagainya. Dia ada juga shrimp live cook shrimp, kemudian fish ball and yummy munchies for kids and adult alike. Itu antara produk yang dikeluarkan dalam daripada business segment untuk marine tadi marine product. Okay. Apa lagi dia cerita? Kemudian dia meningkatkan production meningkat untuk surimi pun ada peningkatan. Pembesaran dekat mana? Johor. Dekat Kulai plant dia tu. Dia nak buat pembesaran untuk meningkatkan dia punya efisiensi lagi. Kemudian kat Surabaya. Okay. Semua tengah expansion saya nampak kat sini Back on local shore, the fortune of the fishery units are dependent on weather. Our Kota Kinabalu units experience a recovery in fish catch. So dia ada dekat KK untuk dia punya fishery tu. It's Endau counterpart. Endau kat mana? Rompin dekat belah Rompin. Unfortunately face the weather challenges that delaying fishing season. This is something that's okay. Kudat dia ada shrimp aquaculture. Kudat pun ada. Kita tahu kalau fresh seafood ni memang datang daripada Sabah banyak dan murah. Setakat ni banyak murah Betul jual pula dekat US dalam US dollar Okay, kita pun rasa murah kalau orang US beli macam lagi murah dia rasa Okay, dekat Sabah prawn agriculture project is underway in Kota Belud. Alright. Apa lagi kat sini?
Badung and Pekan Prawn Aquaculture. Oh, okay, kat Badung dan Pekan pun ada. Untuk prawn aquaculture. Okay. Alright. NPM outlook, fish meal prices which recovered in the fourth quarter expected to weaken heading into the second half of the new fiscal year. Going forward, certain aquaculture activities and good harvest in South America may outweigh the positive contribution from a weak ringgit. Surimi and surimi-based product price is forecast to be stable during financial 2021. The weak ringgit will entice the export market and generate sales. However, the production facilities are cautious addressing the new SOP and prioritizing health safety. Okay, so itu antara dia punya outlook. Kemudian dekat sini, fishing activities will benefit from good cash and better operating costs and the price of crude oil trail down. At the same time, it will also feel market weakness. So daripada harga minyak yang hari tu, yang dulu dah jatuh, Brent oil jatuh, so cost untuk produce ataupun tangkapan dan sebagainya untuk transportation tu dapat dikurangkan. Taking these factors into stock and be mindful of supply chain may still experience disruptions. We have mixed positive outlook for financial year 2021. Okay, so memang betul positif yang mana dia telah mencatatkan keuntungan 311 juta untuk 4 kuartal. Yang ini untuk integrated livestock farming, boleh baca details. Cuma mungkin kalau saya boleh catch a few things yang menarik. Okay. Very details kalau dia cerita kat report ni, I think quite details lah. Kita yang tak biasa dengan that business pun kita boleh nampak lah benda tu Okay. So untuk live farming ni punya outlook, while COVID-19 took it tolls on consumption patterns and demand, the MCO affected productivity. Eggs and poultry farming is regarded as essential service and well allowed to operate per normal. The reduction in demand gave high rise to oversupply, and together with the sporadic poultry disease caused questioning of the erratic egg prices in Indonesia. However, the oversupply situation is less severe in other markets and business as usual in expected bearing operating circumstances. In the trading side, the volume and margin project to maintain. Okay, so margin bagi this business segment dijangkakan maintain. Taking into consideration the larger impact of the coronavirus, ILF has a moderate negative outlook. Okay, for the coming financial year as a whole. Kemudian yang ketiga bahagian palm oil. Okay, palm oil activities, apa outlook dia? Of course kita tahu palm oil sekarang harga 4,000 lebih CPO. Memang untung lah. Ini waktu ni pun 2,200 kan. Okay. Kat sini, incoming financial year FFB production is expected to increase marginally in terms of quantum, in line with the maturity profile of the estates. On a slightly upbeat note as well, the project that CPO prices will trend upwards marginally, improving slightly from last year pricing 2,200 metric per ton. In terms of forex translation, we anticipate that the loss situation of the last financial year may reverse itself in financial 2021 as Indonesian rupiah stabilize. Taking all these factors into consideration, the overall outlook PO mix to positive. Okay. Manakala ni untuk Family Mart. Semua orang tahu Family Mart ni. Barang-barang Jepun kalau susah dapat tempat lain, dekat Family Mart ada Dekat green tea dia kan, nak cari green tea yang Jepun punya pun ada kat sana. Nak makan makanan Jepun yang sejuk kan, just panaskan betul boleh terus makan. Sushi lah, apa macam-macam lah ada Saya pun tak pernah tahu makanan tu, tengok situ macam-macam punya ada Mari kita lihat dia punya tak ada dia punya outlook lah. Okay, kat sini lah, ada kat sini. Towards the tail end of our financial year, as the pandemic spread, MCO and cross-border control drastically lower footfall in the traditional high foot traffic areas such as mall, airport and near public transportation routes. However, the healthy mix of store types supplemented by new online delivery channels has enabled Family Mart to recover steadily during recovery MCO period. Okay, so dia buat online delivery during MCO. Okay, so I think that's all. Okay, from me untuk hari ni. Alhamdulillah kita dah go through
syarikat yang besar hari ni. Biasa kita lihat syarikat mid cap, small cap. Hari ni kita tengok blue chip, blue chip stocks, which is dikenali sebagai QR Resources. Berhad, syarikat yang dah 20 tahun, menyambut birthday 20 tahun pada tahun lepas. Tahun ni masuk tahun 2021, meaning 21 tahun dah didagangkan di Bursa Malaysia. So hopefully you guys gain something daripada today's session. So please klik button share, jangan lupa. Kalau rasa ilmu ni manfaat, share lah dengan orang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah tambah lagi kita punya ilmu. Jangan ikut ilmu, share. Kalau kita share, insyaAllah dapat lebih banyak nanti. Lepas ni kita, lepas you try lah, try je share ilmu. Tengok apa after 30 hari, after 6 month, you see your level kat mana. See my level, bukan see my level, see your level of, in term of knowledge, in term of your understanding tentang things yang you share, saham ke, whatever knowledge yang you ada, share je. Jangan simpan. Itu antara amalan yang berkekalan, insyaAllah, yang kita boleh bawa lepas mati pun. Inilah dia. Duit tak boleh bawa, tapi sedekah, majariah, doa anak soleh, dan juga ilmu manfaat. Itu 3 yang kita boleh bawa, insyaAllah. So I see you guys dalam sesi yang akan datang, insyaAllah, dalam tajuk ataupun syarikat yang berbeza, untuk kita kaji dan juga kita bedah sama-sama dia punya annual report, untuk kita faham tentang bisnes perniagaan yang dijalankan, dan mudah-mudahan ia menambah ilmu kita, ataupun lah mungkin kita terjumpa sesuatu yang menarik. It is up to you punya decision. Saya tak ada bagi buy call, saya tak ada bagi sell call, saya tak ada bagi nasihat pelaburan. It's up to you, your decision untuk buat sebarang keputusan pelaburan. So sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.